Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mulakan dulu insya-Allah majlis kita dengan ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukur alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pagi ini kita bersama lagi untuk meneruskan perbincangan kita. Minggu lepas kita membincangkan tentang ciri-ciri sihir rumah tangga, sihir perkahwinan. Itu yang kita sempat bincangkan beberapa ciri, banyak ciri-ciri yang kita tengok kita ada, kita boleh rumuskan nanti akhirnya lepas melihat ciri-ciri kita ada gangguan perkahwinan atau sihir perkahwinan. Jadi minggu ni kita akan menuju ke sesi kedua yang lebih kepada pemeriksaan mekanisme rawatan. Cuma hari ini kita akan sentuh tentang satu aspek penting sebelum kita rawatan ruqyah, untuk kita memahami punca-punca perceraian atau gangguan rumah tangga ni, dan aspek-aspek dalam kita merawat dari segi counselling atau dengan cara counselling untuk menyelesaikan masalah ni. Ini first step. Lepas tu nanti kita akan tengok, kita akan pergi kepada ruqyah proper, insya-Allah. Jadi sebagai bila kita berhadapan dengan pesakit, kita menjadi perawat atau peruqyah, atau kita berhadapan dengan sesiapa saja yang ada masalah rumah tangga, maka kita tengok peranan kita sangat besar untuk membantu pasangan ini untuk menyelesaikan masalah. Kalau tak, dia akan berterusan dan akan akhirnya menjadi perceraian. Itu perkara-perkara yang kita nak elak. Jadi biasa, kadang-kadang bila kita meruqyah ni, bila kita dah lama ruqyah, pasien akan meletakkan keyakinan atau kepercayaan kepada kita untuk menjadi tempat rujuk. Kadang-kadang dia tak jumpa kaunselor jabatan agama dulu, tapi dia jumpa kita dulu sebelum jumpa kaunselor. Kadang-kadang sebab kadang-kadang dia dah biasa kita merawat ahli keluarga dan sebagainya, akhirnya dia akan datang kita untuk membicarakan masalah rumah tangga atau menyelesaikan perselisihan antara mereka, mencari nak perbaiki keadaan rumah tangga. Jadi tuan dan perempuan, itu peranan kita. Peranan kita bukan setakat meruqyah, tapi juga untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada pada pesakit. Kadang-kadang bukan setakat masalah rumah tangga je. Bila kita jadi perawat peruqyah ni, kita membantu masyarakat akan rujuk kita semua benda. Sampai ke aspek anak-anak nak masuk universiti, sampai ke aspek penjagaan yang tengah menghadapi masalah pun, jadi mereka akan rujuk pada kita kadang-kadang. Sebab keyakinan tadi, keyakinan kepada kita yang boleh bantu dia dalam menyelesaikan urusan-urusan kehidupan sampai tahap tu. Jadi syukur alhamdulillah, kita Allah bagi peluang bila kita diberikan pengetahuan ataupun pengalaman ataupun sedikit ilmu untuk membantu merawat pesakit-pesakit yang diganggu, gangguan jin, sihir dan sebagainya. Kita juga perlu membekalkan diri kita dengan beberapa ilmu yang lain supaya nanti kita jadi perawat yang syumul, yang lengkap, yang sempurna, ya. Bukan setakat dari segi aspek kita merawat jin, gangguan jin je sebenarnya, tapi juga kita akan merawat persoalan-persoalan kehidupan yang lain, termasuk masalah rumah tangga ni. Jadi itu yang saya letakkan slide pertama ni, ayat Quran, surah Ali Imran ayat 104. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maksudnya, dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru, yang berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala yang baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka yang bersifat demikianlah orang-orang yang berjaya. Maksud tuan dan puan. Jadi kerja dakwah ni kerja hebat, dan Allah meletakkan di sini
ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang berjaya, orang yang berjaya. Kalau kita buat kerja-kerja dakwah, membantu, mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka daripada yang mungkar. Ini kerja kita, ya. Kalau perawat, kita selalu tanamkan dalam diri kita supaya kita membantu masyarakat, membantu pesakit kita keluar daripada kepompong kesyirikan contohnya. Kesyirikan berjumpa dengan bomoh, berjumpa dengan uskun yang kita bincang dulu, ya. Keluar daripada lingkungan ini, menyelamatkan mereka daripada perkara-perkara mungkar ni, kembali kepada yang ma'ruf. Dan kita juga mencegah dia daripada mungkar, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan kita akan jadi orang yang berjaya insya-Allah kalau kita melaksanakan tugas tadi. Jadi bila bab soal perkahwinan ni, kadang-kadang first step tu nanti kaunselor lah. Pasien datang jumpa kita sebagai kaunselor, ya. Dan saya ada satu kes dalam satu pasangan ni, dia memang tengah panas, Dan saya rapat dengan mereka ni sebab saya merawat ahli keluarga. Mak dia kan, mak mentua. Jadi memang perkara tu dia rapat sampai dia datang tu, dan dua-dua ni lawyer. Jadi dia menghujahkan kenapa mereka rasa macam nak berpisah. Ini sabaran, ya. Kita tahu ada sihir, ada gangguan, tapi kadang-kadang kita kena menangani aspek-aspek penting ni, maksudnya aspek-aspek dalam urusan rumah tangga tu. Dan kita kena ada ilmu sikit, dan kena faham. Dan kita kena, walaupun mungkin rumah tangga kita tak rasa sehebat macam orang lain, tapi kadang-kadang dengan ilmu ni kita improve diri kita, dan kita akan juga bantu orang lain dengan apa yang kita tahu, insya-Allah. Jadi kita akan bincang sikit perkara ini, ya. Okey. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata aku dengar Nabi SAW bersabda. Ini penting hadis ni, dan selalu saya gunakan ni untuk motivate kita, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Ya. Jadi Rasulullah pesan kepada kita, barang siapa antara kamu, kata Rasulullah, yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Maksudnya dengan kekuasaan, dengan kemampuan dia sebagai bos, katakan, dengan kemampuan dia sebagai pemimpin, dia boleh gunakan tangan, ya. Kuasa yang ada pada dia, ya. Bila tak mampu, fa'ilam yastati', kata Rasulullah, fa bilisan, maka dengan lisannya kalau tak mampu. Kalau tak ada kekuasaan, kita bukan pemimpin, kita bukan pentadbir, pengurus sebagainya, maka kita kena gunakan kemampuan lisan kita. Kena bercakap, kena beritahu, ya. Rasulullah kata seterusnya, ka fa'ilam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Maksudnya kalau kita tak mampu juga nak bercakap tu, maksudnya kita kan hanya boleh duduk dalam hati lah. Nanti kita tak suka apa yang dia buat, kita tak nak ubah. Tapi inilah selemah-lemah iman. Jadi ini tugas kita, tuan-tuan. Yang kalau kita tengok kemungkaran banyak, kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan pesakit, maka kita melihat banyak juga perkara yang kita perbaiki, yang kita perlu perbaiki, bantu pesakit. Especially dalam isu-isu rumah tangga yang kita nak selamatkan rumah tangga, dan kita kena bincang dengan dia, perbaiki benda-benda itu. Jadi bila kita berhadapan dengan, kadang-kadang walaupun kita bukanlah kaunselor yang dia bertauliah, katakan, dia kena ada tauliah kaunselor ni. Walaupun kita bukan kaunselor yang bertauliah, tapi dengan ilmu yang kita ada, dengan sikit pengetahuan yang kita ada, sekurang-kurangnya kita boleh bantulah pasangan ni menyelamatkan rumah tangga. Dan inilah kerja kita. Kalau ikutkan, sebab bila kita bincang minggu lepas, bagaimana sihir perkahwinan ini antara sihir yang paling common, paling selalu berlaku di kalangan masyarakat, maka kita melihat nanti isu-isu berkaitan perkahwinan ini perlu difahami, perlu ditangani dengan baik, perlu diusahakan untuk dibantu pesakit ni menyelesaikan isu-isu rumah tangga ni. Dengan apa cara sekalipun, dengan isu-isu yang boleh kita, dan ini memerlukan pengetahuan. Yang itu saya kata pengalaman saya dengan dua pasangan ni, satu pasangan ni, dua lawyer. Dah siap hujah untuk nak kata dia nak berpisah daripada suami. Dan kita tahu, kita kenal anak-anak dia, kita kenal keluarga dia, masa kata sayang, dan kita akan usaha. Saya bagi masa, tuan-tuan, 2 jam dengan pasangan ni. Dan akhirnya mereka setuju untuk berbaik, alhamdulillah. Tapi nak katakan dengan hujah-hujah yang ada, dua-dua lawyer, kan? Isteri dia bagi sebab-sebab ni, kenapa? 20, dia kata dia ada 20 sebab kenapa dia nak bercerai dengan suami, nak pisah dengan suami. Suami dia diam, tak cakap apa. Tapi kita tengok, kita sebagai peranan, kita sebagai perawat ni bukan setakat perawat lah. Kita usaha untuk memahami pesakit, memahami pasangan dia, memahami keluarga dia, memahami background sebagainya, maka kita akan dapat membantu menyelesaikan masalah sihir tadi. Bukan setakat kita fokus dekat sihirnya. Jadi tugas perawat ni sangat-sangat besar, luas, dan saya rasa dia jadi ejen kepada perubahan dalam masyarakat. Especially bab-bab sihir perkahwinan atau sihir rumah tangga ni. Sebab
yang kita bincangkan minggu lepas, sihir rumah tangga ni sihir antara sihir yang sangat common, sangat common. Jadi kita tengok patient datang walaupun keadaan kita sakit medical sebagainya, dan kita tahu dan kadang-kadang bila kita tengok kes-kes yang datang dengan sakit medical, sakit yang teruk, yang dari segi medical ya, tapi kita tengok akhirnya bila kita kaji lebih mendalam, maka kita tengok ada kaitan dengan perkahwinan ya. Jadi kita tengok, kita bantu pesakit. Dan keadaan macam tu kita tengok banyak cabaran-cabaran, urusan-urusan mereka ni mencabar dalam kehidupan rumah tangga sekalian. Ya. Itu benda-benda yang saya kata kes-kes tadi berlaku yang datang untuk kadang-kadang datang semata-mata untuk sebelum sampai peringkat ke jawatan agama tu, dia datang jumpa kita dulu. Alhamdulillah. Jadi bila kita datang jumpa kita dulu, maka kita kena bagi nasihat yang berguna, yang bermanfaat untuk pasangan ni supaya dia dapat, tak payah pergi sampai level kaunselor, tak payah pergi sampai level mahkamah syariah. Ya. Dan kalau boleh kita selesaikan dia there and then, masa kita selesaikan masalah rumah tangga dia dekat situ. Itu benda-benda penting ya. Jadi kita melihat bagaimana pentingnya. Sebab kita kalau ada kemampuan dari segi bercakap, kita cakap. Ya, kalau kita ada kemampuan dari segi kita ada kuasa, kita bercakap sebagai pengurus dan sebagainya. Itu kita bincang hadis tadi kan. Wara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika 'adhamul iman. Kalau kita mampu untuk mengubah kemungkaran, masalah-masalah ini secara dengan kuasa kita guna. Kalau tak, kita dengan cara lisan, dengan cara bercakap, bagi nasihat sebagainya. Ya. Jadi kita cuba memahami, ini benda-benda penting. Bila kita nak bagi kaunseling nasihat, maka kita kena ada kefahaman tentang punca-punca krisis rumah tangga. Ini benda yang saya rasa saya nak tekankan semula. Minggu lepas mungkin agak laju, kita bincang sangat pantas tentang krisis rumah tangga itu. Dan hari ini saya nak sentuh beberapa aspek bila kita berhadapan dengan pasangan yang ada masalah ni, kita kena identify, kita kena mengenal pasti beberapa isu yang mana kalau kita boleh perbaiki ni, kita akan perbaiki. Kita gunakan secara lisan, nasihat dan sebagainya, nasihat dan pandangan. Ya. Dan ini juga berguna untuk kita yang berkahwin, yang dah ada pasangan, suami kita ada keluarga. Maka saya harap ini juga kita jadi panduan untuk kita sendiri lah. Untuk saya sendiri pun kadang-kadang kita fikir ini benda-benda yang penting untuk reminder untuk diri sendiri dan juga untuk semua kita supaya jadi bukan setakat bantu orang lain, bantu diri kita sendiri. Kalau kita ada keluarga, kita ada pasangan dan sebagainya. Ya. Jadi kita analisa balik dan selepas ni kita akan tunjuk, kita akan belajar memahami bagaimanakah Rasulullah memberikan panduan kepada kita dari segi urusan perkahwinan. Sebab kita nak mengelakkan daripada nanti bila kita stabil perkahwinan ni, jadi unsur-unsur sihir gangguan ni akan kurang, susah nak masuk. Sebabnya dia akan gagal untuk nak memisahkan kita untuk benda-benda penting. Kalau kita tahu benda-benda ni, kita elakkan dan kita perbaiki insya-Allah. Jadi sebelum kita sampai proses ruqyah lagi, dan benda ni sangat penting. Itu sebabnya bila kita ambil history, kalau kita ruqyah pesakit, dan saya galakkan untuk kita memahami, ambil sejarah lengkap, sejarah keluarga, sejarah pasangan dan sebagainya, sejarah keadaan rumah tangga. Itu benda yang kita kalau boleh dapat sikit maklumat dan kita boleh agak lah. Kerana punca-punca ni ada. Sebelum kena sihir lagi dah ada kadang-kadang masalah. Jadi kalau benda ni dapat selesaikan, mungkin sihir pun akan kurang. Sama konsep macam kita merawat pesakit-pesakit yang kena penyakit-penyakit yang disebabkan dia macam medical, tapi dia sebenarnya sihir. Ya. Jadi kita tengok apakah punca-punca krisis rumah tangga. Ya. Saya agak lain okey boleh dengar. Kalau tak dengar beritahu minta co-host sound kalau rasa line tak clear. Di antaranya satu, yang pertama tidak ada sikap lemah lembut. Jadi dia benda sini yang kita tengok kasar je kan, kita tengok family ni kalau cakap suami isteri pun kasar dan dia ada sifat dia pun kasar. Ya. Antara suami isteri ataupun antara ayah dengan anak dengan ayah dengan ibu sekalian, kita tengok dia sangat kasar. Lagilah kalau suami isteri, kita kalau kasar kita boleh nampak perbezaan. Jadi kalau ada hadis dari Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah kata, sungguh segala sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan akan nampak indah. Jadi benda-benda yang kita buat dengan lembut, bukan dengan garang kasar, maka kita tengok sesuatu yang indah. Kecuali kita ni memang bersifat kita macam tu. Dan tak semua orang akan jadi lembut. Bukan lembut, dia cakap dengan lembut macam tu. Tapi kalau kita dan nature-nya gitu, kita cuba ubah supaya kita tak terlampau kasar tu. Kalau kita boleh ubah sikit-sikit. Jadi melakukan sunnah Rasulullah itu berbuat baik dan bersikap lembut pada pasangan sehingga selalu pasangan merasa diperlakukan dengan baik dan perasaan. Jadi kita kena faham beberapa punca krisis rumah tangga ni. Antara tadi sikap yang tak ada sikap lemah lembut. Bukan lemah lembut, maksudnya lembut macam sikap macam lembut panggil lembut. Itu bukan, ialah kalau kita orang lelaki ni adalah sifat-sifat itu sikit kan yang
kadang keras, tapi kita kena olah supaya dia jadi, bila kita berhadapan dengan pasangan kita, kita boleh berlaku baik, lembut, bersikap lembut pada pasangan. Jadi sampaikan kita rasa pasangan kita akan rasa tumbuh rasa cinta, dia rasa kita dicintai, maka itu akan jadi menyebabkan kita akan jadi lebih tenang, bahagia sekali. Itu benda-benda yang nanti kita tengok, saya akan bincang balik. Kita akan bincang second part nanti, lepas habis pasal punca-punca ni, kita akan bincang bagaimana Rasulullah SAW bersikap atau berakhlak bersama keluarga atau bersama isteri khususnya. Jadi kita tengok itu, kita belajar daripada rumah Rasulullah SAW sendiri supaya nanti jadi contoh untuk kita. Yang mana yang belum buat kita buat, yang tak buat lagi, yang dah buat alhamdulillah kita kena maintain, ya. Dan kita nak mengelakkan punca-punca krisis rumah tangga ni, sebab nanti akan ada gangguan-gangguan yang akan tumpang, kacau, menambahkan lagi kita jadi krisis. Kita tak tahu, ini mungkin benda-benda yang perlu kita elakkan, benda-benda macam ni, ya. Yang kedua, tidak berlaku adil. Adil ni dia ini dalam surah Al-Hujurat ayat 9 ni, Allah SWT berfirman, hujung ayat ni Allah SWT kata innallaha yuhibbul muqsitin. Sebenarnya Allah suka kepada orang yang berlaku adil. Jadi kita tengok adil ni dalam aspek rumah tangga, perkahwinan, kita tengok sekarang ni dia jadi, ialah mungkin sebab stres, macam-macam cabaran, akhirnya kita melihat kita kurang nak bersama dengan keluarga. Itu yang jadi kadang-kadang kita patutnya kena ambil masa, spend time dengan keluarga. Dan saya alhamdulillah, 7 minggu ni je ada, dan saya ambil cuti Jumaat, minta maaf passion yang terpaksa tunda appointment. Saya ambil cuti sebab kami secuti kan, saya ambil cuti Jumaat dan satu Ahad saya tak merawat dah. Saya habiskan 4 hari untuk spend dengan family sebab saya ada 2 family. Jadi nak kena spend masa dengan keluarga. Jadi kita tengok kadang ramai orang yang kadang dia waktu dia sangat kurang dengan family, lebih kadang bertemu. Dia kalau nak masa nak mengetih dengan kawan tu, dia lebih banyak masa dengan kawan. Mengetih sempat. Tapi kalau ikut nak minum dengan isteri, nak bersama untuk pergi dinner atau pergi minum ke sarapan, itu susah. Jadi kalau kita kena ambil banyak masa lah. Kita kena bagi masa untuk keluarga supaya kita berlaku adil. Kita ada kawan-kawan, tapi kena setengah hobi ni kita tengok jadi terpaksa meninggalkan keluarga. Jadi saya akan mengelakkan hobi-hobi macam tu. Kadang contoh, kita naik motor pusing Malaysia. Itu ambil masa 2 hari dan kita meninggalkan keluarga kita. Atau benda-benda macam tu lah. Kalau kita boleh buat sekali dengan keluarga, tak apa. Tapi bila kita terpaksa bersama dengan orang luar yang bukan keluarga kita, maka kita melihat masa dengan keluarga tu sangat kurang. Dengan anak-anak lagi. Sampai nanti kan takut nanti anak-anak pun tak kenal kita atau cucu pun tak kenal kita lah. Itu yang cabaran-cabaran lah. Kita tengok kena bagi masa untuk keluarga. Jadi kita kena berlaku adil untuk keluarga sendiri. Atau seorang suami sentiasa membantu orang lain tapi mengabaikan pasangan keluarga. Ini benda-benda penting. Jadi kita yang buat kerja-kerja dakwah, sebagainya, jangan lupa untuk bagi masa untuk keluarga supaya kita berlaku adil kepada keluarga kita sendiri. Ya, maksudnya itu penting. Kita sibuk macam mana. Saya pun terasa, saya alhamdulillah, Haji Amin selalu pesan saya, bagi masa, kita bagi masa untuk rehat, betul, yes, tapi kita jangan lupa untuk bersama keluarga, bawa sekali untuk, kalau kita nak berehat, bawa sekali keluarga. Kita nak pergi mana-mana, travelling sebagainya, kita bawa keluarga. Dan ini jadi amalan sunnah atau Rasulullah SAW sendiri macam tu. Ya, dia akan bawa isteri dia. Ikut giliran sebagainya, maka dia akan bawa. Nanti kita tunjuk, kita akan bincang lepas. Jadi penting untuk kita berlaku adil pada keluarga isteri sendiri atau keluarga sendiri. Untuk kita jangan abaikan mereka. Begitu juga dari segi macam harta. Ini benda-benda yang sensitif lah. Kerana bila isteri kerja, kita kerja, tengok pendapatan tu, memang sebenarnya kita ada hak atas harta kita, tapi jangan lupa untuk bagi hak isteri dia, ada hak dia, nafkah zahir, bukan setakat batin je, tapi zahir juga. Jadi macam mana status kita pun, kerjaan kita mesti kena bagi nafkah dekat isteri. Yang lain tu, itu hak isteri, itu hak dia. Itu yang kata pepatah, hak suami, hak isteri lah. Macam tu. Jadi dia suami patut tak ada hak, dah lah dia sebenarnya memang dia bagi kemudahan kerja tu, tapi dari segi hak harta tu sebenarnya hak isteri lah. Jadi kalau disanggup nak kongsi tu tak apa, kalau dia tak nak kongsi tu memang tanggungjawab kita lah sebagai suami untuk berikan dia nafkah zahir. Ya. Jadi itu benda-benda yang menjadi tanggungjawab. Jadi kita kena berlaku adil. Ya. Jadi kita kadang hari-hari ni itulah kan jadi isu kan ni. Kalau kita tengok bab-bab ni kan jadi isu. Kalau kita tak bagi masa yang adil kepada, ramai orang tak berlaku adil dari segi masa kepada keluarga. Dia banyak masa lain, main golf ada masa. Ya. Pergi jalan-jalan ke sana sini ada masa. Jadi tapi masa keluarga tak ada. Itu benda-benda yang akan jadi rumah tangga akan jadi panas. Dan kebetulan saya ingat lagi lawyer ni, pasangan yang jumpa saya ni, suami dia pergi overseas, pergi scuba. Sampai tahap tu, tinggalkan family beberapa hari. Jadi memang stres lah. Kan, kalau ikut sebagai isteri, dia pun lawyer juga, kerja. Jadi kita nampak tu. Jadi saya peranan saya tu untuk nak
supaya stabilize balik tu, dan saya nasihat dekat suami, saya kata dia kena bagi masa lah. Atau kau boleh bawa isteri sekali tapi isteri tak minat lah lagi scuba tu kan, bukan bidang dia, bukan hobi dia, bukan minat dia. Jadi itu benda-benda yang kita tengok. Macam suami dia ada motor besar ya. Dia ada motor besar kan, keluar pusing kan, pusing satu Malaysia, cuti ni pusing satu Malaysia. Jadi kita tengok akan jadi krisis sikit lah. Jadi kalau kita itu, isteri akan rasa macam dia kena buat semua. Jadi kita kena bantu berlaku adil, kena bantu isteri lah untuk urusan-urusan rumah tangga. Jadi kita jangan rasa kita dah lah isteri sama kerja, kalau isteri tak kerja tu mungkin dah isteri tak bagus juga, sebab kita berlaku adil. Bagi masa banyak untuk isteri dan anak-anak. Ini benda-benda yang sangat penting untuk menjaga keharmonian, kebahagiaan keluarga. Yang ketiga, tidak setia pada pasangan. Ini satu isu lah. Dia rasa macam orang lain tu lebih baik daripada isteri, pasangan dia sendiri. Itu jadi isu kadang-kadang ramai kena jadi kasih rumah tangga sebab tu lah. Dia melihat, dia rasa macam orang ni idea je lebih baik daripada apa yang dia ada, daripada suami dia, daripada isteri dan sebagainya. Itu menyebabkan dia rasa macam dia akan jadi menyebabkan mereka ni kadang-kadang dia ada intention untuk akan berbaik dengan orang lain. Dia akan bagi fokus dia kepada orang lain, bukan pada pasangan dia sendiri. Itu jadi kalau tengok hadis ni, Tirmizi, yang paling baik dan terkait adalah yang paling baik kepada isteri. Jadi siapa yang ada isteri tu kena baik dengan isteri-isterinya lah. Jadi itu benda-benda yang penting. Jadi kena bagi fokus untuk family, fokus untuk isteri ya. Itu penting. Ini juga satu masalah menjadikan punca krisis rumah tangga, dan kita hari ini sangat banyak kita ikhtilat ni satu benda yang sangat berlaku lah, sebab kita kan duduk pejabat sama-sama. Jadi kita tengok isu-isu ni berlaku. Banyak krisis rumah tangga datang berpunca daripada ni lah. Akhirnya yang kadang dia bercerai, isteri kahwin dengan orang lain, ataupun dia diam kahwin dengan orang lain, tak beritahu. Poligami yang tak diberitahu sampai akhirnya dah lama, dah bertahun-tahun baru tahu, dan akhirnya tengok menyebabkan rumah tangga jadi kacau-kacau. Padahal kita tengok yang kes ni, salah satu kes ni dia apa ni, dia selalu main golf dekat overseas, dekat Medan. Akhirnya dia berkahwin secara diam-diam dengan pelayan kafe dekat club golf tu. Dia kahwin dengan orang tu selama 4 tahun tak tahu, family tak tahu. Dah ada anak pun, akhirnya bila dia kena stroke, sakit, kita terpaksa bercerita semua, akhirnya jadi isu rumah tangga lah lepas tu. Dan kita melihat kesannya daripada itu, isteri ni mudah sabar lah, tapi dah makin lama dia tahu macam-macam detail lagi. BPF habis, maka baru kita nampak akhirnya akan jadi krisis yang sangat berat lah. Itu benda macam itu sangat kena fikir banyak sebelum kita pastikan tak terlibat dengan benda-benda macam itu ya. Okay, yang keempat, mempanjangkan pertengkaran. Ini satu lagi tabiat rumah tangga. Isunya kecil tapi akan jadi pertengkaran yang panjang. Simpan lama. Dia akan bergaduh lama, berbahas lama bab sesuatu bab. Kadang benda tu boleh selesai pendek je. Tapi kan jadi panjang lah, jadi panjang. Yang masing-masing tak nak mengalah. Jadi ini ada hadis daripada yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah dan Hakim. Menceritakan bagaimana kita, kalau boleh kita mengelakkan pertengkaran. Yang meninggalkan pertengkaran itu lagi baik. Banyak pahala ganjaran untuk mereka yang meninggalkan pertengkaran. Dia kita diam. Jadi mudah kalau satu pasangan tu dia diam sikit. Yang satu lagi nak bising tak apa, lama dia akan diam juga. InsyaAllah kalau kita mengelakkan. Ini sebab sunnah. Ini pesanan Nabi. Ya. Jadi Nabi kata barang siapa meninggalkan pertengkaran sedang ia salah, maka akan dibangunkan untuknya di rumah. Memang dia salah pun. Ya. Tapi dia tak nak bergaduh, dia memang salah pun tak apa. Tapi kita akan sabar, dengarlah apa yang, kalau ada pertengkaran macam itu, kita akan kena balon lah. Tapi kita sabar insyaAllah. Dia akan dibangun untuk rumahnya sekitar syurga. Kat luar syurga, sekitar syurga. Ya. Dan barang siapa meninggalkan pertengkaran pada ia benar, walaupun dia betul. Yang tadi dia salah tu memang. Bayani. Dan barang siapa meninggalkan pertengkaran pada ia benar, maka akan dibangun untuknya rumah di lantai tengah syurga. Di tengah-tengah syurga. Siapa yang memang dia betul, tapi dia tak nak bertengkar. Dia tahu yang bertengkar tu yang dia bahas dengan dia. Dia dah bahas, dia pasti yang dia tahu dia betul, tapi isi dia salah. Dia diam, dia tak nak bertengkar. Jadi Allah akan bagi dia ganjaran rumah di tengah-tengah syurga. Sedangkan barang siapa yang membaguskan akhlaknya akan dibangunkan bagi rumah di tingkat paling tinggi di syurga. Jadi akhlak yang baik ni sebenarnya sangat besar pahalanya, sangat besar ganjarannya di sisi Allah Ta'ala. Allah akan letakkan dia, bagikan dia rumah di tingkat paling tinggi di syurga Allah Ta'ala. Jadi itu pentingnya untuk kita mengelakkan pertengkaran lah. Maksudnya kalau kita salah tu memang salah lah, itu memang kena senyap lah. Tapi kalau kita betul pun,
Kalau sampai peringkat dah tegang tinggi suara tu, maka kita diamlah. Kalau kita mengelakkan pertengkaran atau perbalahan itu, maka Allah akan bagi kita jalan di tengah syurga. Kalau tadi kita salah, kita diam, dapat kat luar syurga lagi. Tapi bila kita memang benar dan kita mengelakkan pertengkaran, maka kita dapat rumah di tengah syurga, tuan-tuan. Tapi akhlak yang paling tinggi, akhlak yang mulia, maka Allah akan bagi dia rumah di tingkat paling tinggi di syurga. Ini hadis daripada Abu Daud, Tirmizi. Iaitu banyak pasangan kerana dia pertengkaran itu dia panjang. Kadang tak habis dekat situ. Daripada dalam rumah nak balik kampung, daripada dalam rumah duduk dalam bertengkar, dalam kereta bertengkar lagi. Sampai tempat rehat bertengkar lagi, sampai kampung ke sana pun bertengkar lagi. Itu nak gambarnya macam mana kalau kita memang tak puas hati, kalau kita akan juga akan, walaupun kita tahu salah, kita akan cuba nak bertahan juga hujah kita. Kononnya kita rasa nak menang juga. So tak ada faedah kat situ. Sedangkan kalau kita mengelakkan perbalahan tu, dia akan berikan kita, Allah beri kita jalan syurga. Jadi kita mengurangkan pertengkaran dan di kalangan suami isteri. Yang kelima, kurangnya rasa saling nak memaafkan. Ini satu lagi isu. Susah nak maafkan, susah nak minta maaf. Itu satu perangai yang kadang-kadang tengok, sebab akan jadi berterusan. Akan jadi berterusan. Susah nak minta maaf, susah nak memaafkan. Jadi kita tengok ini surah, ini firman Allah Ta'ala dari surah At-Taqabun ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada antara isteri kamu dan orang anak-anak kamu jadi musuh bagi kamu. Oleh itu awaslah serta berjagalah kamu terhadap mereka. Dan kalau kamu memaafkan dan tidak marahkan mereka serta mengampunkan kesalahan mereka, maka Allah akan buat demikian kepada kamu. Maksudnya kalau kita dalam kes macam ni, kita nak buat benda baik kadang-kadang, tapi selalu mendapat tentangan. Jadi benda situ kita berhati-hati dan kita maafkanlah mereka. Allah akan ampunkan kesalahan mereka. Maka Allah akan buat demikian kepada kamu. Kalau kita tengok, kalau kita tak memaafkan dan tidak marahkan mereka serta mengampunkan kesalahan mereka, maka Allah akan buat demikian kepada kamu. Maksud Allah juga akan ampunkan kita, kesalahan kita, dan Allah akan maafkan kita. Itu ganjaran sebab kita tadi memaafkan mereka. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan bagi Maha Mengasihi. Jadi serta banyak cabaran. Sesungguhnya benda yang baik kita nak buat tu menjadi cabaran. Bukan mudahlah nak buat benda baik. Cabaran banyak. Jadi kita tengok nanti cabaran tu daripada keluarga sendiri kadang-kadang. Jadi kita kena istiqamah dan kita berhati-hati je dan kita maafkan kalau mereka tak tahu. Jadi ataupun kita kalau mampu terangkan supaya mereka akan yakin membantu kita insya-Allah kerja-kerja kita. Itu penting kerana kita bab maaf ni sangat susah. Ramai orang buat salah dia rasa masih tak nak minta maaf. Dia walaupun dia tahu dia salah, dia masih nak bertahan, kesalahan dia tu. Jadi kita mudahnya kita minta maaf. Dan kita mudah juga kita untuk memaafkan orang lain. Yang kedua, tidak membaiki dan mengubah diri. Ini benda yang sangat susah lah. Dan kadang kita dalam rumah tangga ni banyak benda-benda yang kadang sebelum kahwin lain. Kita kalau dah kahwin, cubalah ubah. Cubalah perbaiki. Kadang-kadang ada yang isteri tak suka benda-benda tu, memang patut tak suka. Tapi kita buat juga. Jadi kalau boleh kita kurangkan. Ada kadang benda tu walaupun benda kecil-kecil, dia kadang jadi kita tengok rumah tangga gitulah. Ada benda-benda perangai yang masih bujang-bujang dulu atau masa sebelum kahwin. Yang benda tu patut diperbaiki. Dan kalau kita tak baiki lepas kita kahwin, akan jadi isu lah kadang-kadang. Walaupun benda simple. Contoh kita buat sesuatu kerja, kita tinggal barang. Contohlah. Tapi ada orang macam tu. Dia kalau buat kerja tu, dia tak nak kemas barang dia tu. Dia buatlah kemas dari sangat isi, dia sangat particular. Dia kata kalau dah kerja tu, susuan balik barang tu, tak boleh tempat asal, kemas balik semua. Dia snorkeling macam mana? Snorkeling macam mana? Terus macam tu. Terus tinggal. Jadi, ada orang kita minta ubah lah. Ada benda-benda yang kita rasa macam dah tegur sekali tu, kena ubahlah. Jangan tunggu tegur berkali-kali baru nak berubah. Jadi kita perbaiki dia. Kita tahu dah jadi kita kena sentiasa sikap kita perbaiki. Kita buat muhasabah. Kita kalau tengok hari-hari tu kenapa dah kan. Kita kena sentiasa ada masa kita untuk berfikir balik kenapa dah nak kena tegur macam ni. Apa salah lagi? Apa cara nak perbaiki? Atau tanya dekat pasangan. Apa benda yang perlu perbaiki lagi? Itu akan membantu memudahkan lagi urusan kita lah. Jadi lagi seronok. Kita abang rasa nak kena improve lah. Macam mana? Apa nak buat lagi? Itu lagi seronok. Kalau isi tu lagi seronok dia. Dan lagi best dia rasa kan. Sebab dia boleh bagi pandangan nasihat sebenarnya untuk berubah. Okay. Yang ketujuh, antara punca yang lain yang common juga tak mampu nak menahan marah. Ni seorang begitulah tuan-tuan. Saya rasa benda ni boleh dirawat marah ni. Itu yang kita ikut teknik ruqyah hijrah. Kita boleh check kalau marah ni barang yang jadi tak bertempat ni biasanya gangguan. Dan kita boleh ruqyah insya-Allah untuk qalbu, maka dia akan hilang. Dia akan susah nak marah. Baran tu jadi kurang. Jadi banyak macam tu. Kerana bukan suami je, kerana isteri pun macam tu. Kalau negeri sembilan, biasanya isteri yang lebih barannya kerana daripada suami. Kita tengok ramai suami ke negeri sembilan ni, dia senyap. Tapi isteri dia pun duduk kacau kan. Tak semua sebenarnya itu. Tapi nak katakan, saya pernah jumpa pasien macam ni.
datang dengan barangnya, suami dia kata, doktor tolong lah, isteri saya ni dah 10 tahun saya kahwin, tak berubah agak panggil. Masih nak marah yang mulut tak berhenti. Jadi suami minta ruqyah isteri dia. Memang kita tap nanti memang ada gangguan. Yang kolbu dia tu panas. Jadi kita bila ruqyah alhamdulillah sejuk dan lepas tu dia berubah. Jadi orang yang tak cepat nak marah. Rasulullah SAW sabda hadis riwayat Ahmad, jika kalian marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kerana dengan melakukan itu marahnya akan hilang. Dan jika belum hilang, maka hendaklah hadir mengambil posisi duduk. Maksudnya kalau kita tengah marah, kita tengah berdiri, kita duduk. Ya, bagusnya ambil wuduk dulu. Ambil wuduk. Tengah marah sangat nak gaduh apa semua ni, kita ambil wuduk dulu. Ya. Lepas tu kalau tak kuat juga daripada berdiri kita duduk. Kalau tak tengah duduk, kita baring. Untuk nak hilangkan. Lawanlah marah ni. Kalau marah ni tak bagus. Sangat-sangat tak bagus. Ya. Bahaya pun kadang-kadang kalau kita tak dapat kontrol marah kita. Akan buat benda-benda yang bahaya. Ya. Jadi antara cara mengatasinya kita sama-sama saling tegur mengikat, tegur menegur dan menahan emosi. Yang sini nak kena training lah. Dan saling meningkatkan rasa sabar, saling mengingatkan dalam kebaikan. So kita pesan, selalu berzikir, selalu itu benda-benda kena pesan. Tapi dengan cara yang baik. Ya. Kita bukan menambahkan lagi kemarahan. Ini saya kerana nasihat-nasihat ni ada orang jenis nasihat suka perli-perli, dia tak bagus. Sebab nasihat direct betul-betul dan kita nasihat secara profesional. Ya. Dan kita nasihat secara yang jelas dan kita bukan cara dengan cara perli itu. Kita rasa benda perli itu kita macam lagi marah, setengah orang lagi marah bila macam itu tak sesuai. Ya, kita buat dengan cara hikmah. Ya. Bila kita menegur tu tegur dengan hikmah. InsyaAllah. Yang ke-8, tidak menjaga keterampilan diri. Jadi ramai orang macam ni. Jadi ni benda nak kena adil jugalah kadang-kadang. Ramai orang, jadi kalau pergi kerja ke kat luar tu memang jaga betul lah. Komplit. Kalau ikutkan dia pakai komplit dengan make up ni semua. Kita komplit lah kat luar, pergi kerja. Kat rumah kita memang kusai betul lah. Kat rumah kita tak fikir langsung nak jaga diri sebab kita rasa tak apa, biasa je suami je kat rumah ni. Saya rasa tu kena minta perbaiki. Kalau boleh kat rumah nak kena betul-betul jaga keterampilan diri. Jaga solat untuk suami. Atau suami pun kena juga nak kena jaga. Kena pakai smart kat rumah lah. Bukanlah smart tu turut pakai tie apa semua tak. Tapi kena pakai yang sempurna. Atau pakai yang sedap. Isteri suruh kita suka pakai t-shirt ni. Pakailah t-shirt tu untuk jaga isteri. Ya? Dan untuk jaga dia punya perasaan dia. Bila tengok kita rasa seronok. Kita tengok isteri pun rasa seronok. Itu dua-dua tu nak kena fikir apa yang menyebabkan kita memberikan ketenangan. Qurratu a'yun tadi yang kita bincang dulu. Qurratu a'yun ni maksudnya dia akan jadi sejuk mata memandang. Jadi kalau suami suka simple tak apa, okey. Tapi kalau kita tengok dekat luar tu lagi kompleks daripada kita kat dalam rumah, lagi teruk kita nak bersiap untuk nak pergi pejabat, maka kita takut nanti orang lain yang tengok kita, bukan suami yang tengok, orang lain yang tengok. Itu benda-benda macam itulah. Dan suami pun juga kena jaga. Ya. Jadi kita, kalau isteri kata suka kat rumah kena pakai macam ni, ikutlah apa yang isteri suka pakai. Itu kena bincang. Itu kita tanya suami isteri, kita tanyalah. Ya. Yang ke-9, tidak meletakkan kepentingan keluarga sebagai prioriti. Ramai juga macam tu. Ini bukan sekat wanita, suami juga macam tu. Jadi kita tengok yang kita sibuk sangat kerja, bila kita jaga ekonomi, kita kadang-kadang waktu singkat untuk kita bagi masa untuk family lah, untuk suami atau untuk isteri. Jadi benda macam ni penting. Kita kena rehat. Kadang-kadang tu nak kena bagi masa. Jadi ada setengah isteri dia nak, kalau boleh suami dia macam kerja pejabat tu. Kalau kerja pagi, punch in, balik petang, punch out. Itulah balik rumah, dia boleh nampak kat rumah. Daripada juga suami yang macam sibuk, yang kena sampai malam sebagainya. Kita pun nak kena isteri kena faham-faham jugalah. Tapi ada juga suami yang patutnya dia balik kerja tak balik kerja buat benda lain. Itu tak bagus. Jadi kita tengok prioritinya keluarga. Walaupun kita sibuk dengan tugasan kita macam pun bagilah masa untuk keluarga, insya-Allah. Ya, itu tidak meletakkan tadi prioriti untuk family. Ya. Yang ke-10, tidak terbuka. Banyak sangat rahsia. Ini jadi isu juga, kan jadi krisis rumah tangga. Tak jujur kepada pasangan. Kadang-kadang ini membuatkan pasangan jadi mudah sangka buruk sebagainya. Salah faham, menimbulkan pertengkaran. Jadi benda macam itu kita terbukalah. Kita memang kena terbuka. Kalau tak tu jadi akan jadi syak orang sangka buruk ni yang jadi susah. Setan akan cucuk kita lagi kan. Supaya kita jadi gaduh. Jadi benda sangka-sangkaan sebagainya. Ya. Yang ke-11, tidak menjaga aib satu sama lain. Ini penting. Jadi kita harus menutup keburukan pasangan kita. Jadi tak bolehlah cerita keburukan ni dekat depan orang lain pasal pasangan kita. Ini benda-benda yang kena jaga. Bukan sekat pasangan, keburukan orang lain pun kita kena jaga. Jangan buka aib orang. Dan itu yang kita jadi pesan supaya kita jaga aib orang, supaya orang nanti Allah akan jaga aib kita. Padahal kita ni sebenarnya banyak kelemahan. Kita ni banyak kekurangan. Allah je yang tutup aib kita. Agaknya kalau orang tahu aib kita ni habis. Orang tengok kita ni memang tahu macam-macam. Itu kata masing-masing kita ada kelemahan. Saya ada kelemahan. Kita masing-masing ada kelemahan. Tapi kita tengok Allah lindung kita daripada aib tadi. Allah lindung kita. Dan kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Agaknya kalau tengok aib kita ni banyak aib kita. Kalau nak buka. Tapi kita selalu minta
Allah tutup aib kita dan kita minta juga pasangan kita tutup jangan cerita aib kita pada orang lain. Itu penting ya. Yang ke-12 ni satu juga saya sentuh minggu lepas, kurang berkomunikasi. Sehingga salah satu di antara pasangan ni dia rasa macam tak cukup kasih sayang. Itu jadi krisis kadang-kadang ya. Dan ada orang bagi perhatian kat luar, itu lagi bahaya. Dan kita nak kalau boleh komunikasi secara berjalan. Kita ambil berat tentang pasangan kita, tentang ahli keluarga kita, ambil berat. InsyaAllah tuan-tuan ya. Okey, kita sambung terus. Nanti kalau soalan kita buat ke akhir lah. Ya. Sesi ni saya rasa pun saya tak nak ambil masa lama. Benda kita nak habis lah. Saya minta 1 jam insyaAllah. Tak apa ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, saya ulang balik. Dalam ayat ni dalam maksurat. Jadi siapa yang baca maksurat kubra, kita akan jumpa ayat ya, tentang apa ni? Ayat surah Ar-Rum, surah Ar-Rum ayat 21 ni ada dalam maksurat. Jadi kalau siapa yang baca wazifah kubra, dia akan jumpa ayat ni, akan dibaca hari-hari pagi petang ni. Mengingatkan kita tentang tanda-tanda kebesaran Allah Taala. Jadi kita tengok ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan antara tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri azwajan min anfusikum azwajan, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri ya, supaya kamu bersenang hati, litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang pada mereka, bersenang hati dengan pada mereka dan hidup bersama dengan mereka, dan dijadikan antara kamu wa ja'ala bainakum, dijadikan di antara kamu sama isteri mawaddah wa rahmah, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh yang dekat itu mengandungi keterangan-keterangan yang diberikan bagi orang-orang yang berfikir, untuk orang yang berfikir. Kita tengok hebatnya menjadikan kita pasangan-pasangan supaya kita rasa tenang dengan pasangan kita insya-Allah. Jadikan kita perasaan belas kasih sayang dan belas kasihan. Itu mawaddah wa rahmah yang kita bincangkan minggu lepas ya. Jadi saya suka mengambil contoh Rasulullah SAW. Ini dalam hal rumah tangga ni, kalau boleh kita ambil contoh supaya jadi berkah. Kehidupannya jadi berkat, barakah. Dan kita minta Allah lindung kita daripada gangguan jin, sihir dan syaitan. Itu contoh-contoh yang Rasulullah dah bagi. Dan kadang-kadang kita dah buat tu alhamdulillah. Yang mana yang belum kita buat, kita cuba praktiskan insya-Allah ya. Supaya nanti rumah tangga kita, perkahwinan kita barakah dan tidak diganggu. Dia tak dapat susah nak utuh daripada dia sangat mantap sebab tak diganggu dia gangguan jin, sihir dan syaitan. Itu benda penting ya. Dan firman Allah SWT dalam surah Al-Qalam yang ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi dan bahawa sesungguhnya kata Allah, engkau Muhammad ini akhlak yang amat mulia. Jadi kita tengok innaka ka ni dia merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, akhlak yang amat mulia. Lepas tu menjadi contoh kita insya-Allah sampai akhir zaman, sampai akhir hayat kita dijadikanlah contoh ni, yang akhlak yang mulia ni, akhlak Rasulullah SAW ni, dijadikan Rasulullah sebagai contoh kita ya. Rasulullah SAW adalah seorang panglima perang yang gagah berani. Ini Rasulullah yang tengok. Ini semua benda sangat hebat Rasulullah ni. Yang manusia yang paling hebat dekat dunia, yang paling apa kata komplit, yang paling hebat ya. Baginda juga seorang pemimpin tertinggi umat Islam yang adil, tegas dan bersaksama. Semua ini tidak membataskannya untuk mencurahkan kasih sayang dan sikap romantik terhadap isteri-isterinya. Ini contoh ya, contoh pribadi hebat ya, dekat dunia. Allah jadikan hebat manusia Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Bagaimana baginda adalah seorang juga orang hebat dari segi pentadbiran dia, perang dia sangat hebat, gagah berani, tapi dia romantik dengan isteri-isteri. Itu benda yang kita kena belajar ya. Kita tengok contoh-contoh Rasulullah. Ramai orang tak buat pun, tapi Rasulullah buat. Kita ni yang tak sibuk, tak hebat, tak memimpin ni pun kita tak buat. Rasulullah boleh buat benda-benda ni, nak gambarkan benda hebat yang Rasulullah. Jadi kita ikut insya-Allah ya. Yang peliknya, kita tengok para suami kini memang cukup sinonim dengan yang takkan ikut sunnah. Nak ikut sunnah Nabi ikut, tapi buat poligami je. Habis sebut orang ikut Nabi ni ikut poligami, yang lain tak nak ikut. Itu jadi isu ya. Dia tengok dia main-main je benda ni. Maksudnya kata aku nak ikut sunnah ni, tapi buat poligami. Kahwin lagi satu. Itu nak ikut Rasulullah. Tapi yang ikut yang lain tu tak ada. Yang ikut dari segi sunnah Nabi, kasih sayang pada isteri, cinta pada isteri tu tak ada. Tak ada. Kalau poligami pun lagi teruk daripada isteri seorang tu. Kalau macam ni keadaannya, kalau poligami lagi dah teruk. Na'udzubillah. Itu contoh ya, contoh bagaimana yang kata ikut sunnah tu kan nampak aja orang lelaki ni dia ikut sunnah dia poligami je lah. Dia tak nak ikut benda-benda yang lain lebih baik daripada itu. Wallahu a'lam ya. Jadi ikut sunnah. Antara benda yang sunnah yang kena selalu yang benda dia remind pada itu kita buat semua mandi bersama. Ni kadang-kadang dulu masa muda kahwin kita pernah buat juga, tapi dah lama-lama dia jadi tak buat lah juga kan. Kita dah
dah ada cucu semua, kita rasa macam susah nak mandi bersama ni. Satu lagi tak praktikal, kadang-kadang kita tak ada tempat yang sesuai, kadang tak nak mandi bersama susah kan. Jadi kata mandi bersama bukan maksud pada bilik air bersama sambil mandi sahaja. Jadi kena ada aktiviti yang sedikit aktiviti romantik yang boleh meningkatkan kasih sayang. Itu soalan tu. Sampai kan kalau ikut setengah ulama kata mandi dalam kain yang sama. Ya, berkain kain untuk basahan tu kain basahan yang sama. Share kain basahan yang sama. Ni jangan buat ni, kalau buat macam pelik lah, kita rasa pelik. Tapi sebenarnya kena buat tuan-tuan. Ini dia akan menambahkan kasih sayang, kebahagiaan rumah tangga. Ini kena buat. Sampai ada ustaz kata kalau kena buat macam ni memang bereslah. Memang rumah tangga akan jadi bahagia sampai akhir hayat. Itu benda-benda yang kita rasa pelik, nak buat ni rasa pelik. Kita rasa macam berat ni, nak buat macam mana, nak mandi sama-sama, kain yang sama, kain basah yang sama pula tu. Itu macam tu ya. Rasulullah SAW ketika mandi dirungkai-rungkainya rambut isteri kesayangannya Aisyah radhiyallahu anha. Ini sahih Muslim dan sahih Muslim ada ya, hadis ni. Diriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha berkata yang bermaksud aku sentiasa mandi bersama dengan Nabi SAW daripada satu bekas. Tangan kami sama-sama berselisih ketika menekan air muka. Maksudnya dia main gebuk-gebuk air. Rasulullah dengan Aisyah ni main gebuk-gebuk melayani isteri dengan baik. Masya-Allah. Ya, okey. Baginda juga bergurau serta bermain dan berebut mengambil air sehingga Aisyah dan Rasulullah SAW meminta Nabi supaya menyimpan air sedikit untuknya kerana sebenarnya tadi ambil Nabi. Maksudnya dia orang ni memang sangat-sangat Nabi Muhammad SAW dengan isteri-isterinya Aisyah ni, kisah ni bagaimana dia orang ni sangat rapat, sangat bahagia sampai tahap kat bilik air pun jadi benda ni akan jadi banyak pengajaran ya. Ummu Salamah juga pernah bercerita bahawa dia mandi bersama dengan Rasulullah SAW dan ketika baginda menciumnya ketika mandi. Menurutnya peristiwa ini berlaku ketika baginda sedang berpuasa pada masa itu. Jadi nak gambarkan benda ni hebat ni contoh yang Rasulullah tunjukkan adalah kita melayani isteri. Ramai orang kalau isteri kalau sangat tak biasa buat susah lah, tapi saya cadangkan memang kena buat benda ni. Jadi ada perbezaan. Bila kita mandi bersama ni, kalau kita mandi satu kain mandian yang sama, kain basahan yang sama, maka dia sangat-sangat menunjukkan kita ni sangat intim dengan isteri kita. Itu bagus ya. Yang kedua, hantar isteri keluar rumah. Ini pun ada riwayat. Nabi SAW juga menghantar isteri ketika mau keluar rumah. Macam kata isteri pergi kerja lah. Kadang-kadang kita biar je tak pandang. Isteri kita pergi kerja ni. Padahal kita kena iring dia patutnya. Sampai ke pintu paling keluar. Rasulullah SAW pernah berkata kepada isterinya Safiyah binti Huyai yang bermaksud, jangan terburu-buru hingga aku mengiringimu sampai ke pintu. Maksudnya, dia tak nak Safiyah ni keluar daripada rumah tu, dia tak sempat iring. Sampai dia pesan kita jangan keluar dulu sampai dia boleh iringkan dia ke pintu. Hebat dia Rasulullah SAW. Ya. Safiyah salah seorang isteri dia, insyaAllah. Malah Rasulullah SAW juga membantu isterinya menaiki kenderaan. Di dalam Sahih Bukhari yang Muslim tunjukkan dia maksud Nabi Muhammad SAW duduk sisi unta baginda. Ya. Dan baginda menekukkan lututnya. Ya. Macam kita nak naikkan isteri kita naik kuda atau naik unta ni, situ. Rasulullah bengkokkan lutut dia, isteri pun pijak. Berdiri atas lutut Rasulullah pun tolak dia atas lutut. Sampai tahap tu Rasulullah naik isteri. Ya, itu hebatnya Rasulullah SAW. Jadi kita kena bantu lah. Sekarang ni naik kereta tak payahlah bantu macam tu. Kan cuma kalau yang bagus tu startkan enjin kereta dulu, bukakan itu pergi kerja. Itu benda-benda yang boleh berikan menambahkan ikatan kebahagiaan rumah tangga. InsyaAllah kalau kita buat. Ya. Ini ada contoh dari segi sunnah. Ya. Bawa isteri jalan-jalan. Ini pergi musafir bersama. Ini dalam Sahih Bukhari Muslim menjelaskan bahawa Rasulullah SAW bila datang waktu malam, baginda berjalan bersama Aisyah dan berbincang-bincang dengan. Maksudnya kita ada masa nak pergi bincang, pergi jalan ke, pergi sarapan ke, yang pergi musafir itu kita bincang tentang isu-isu rumah tangga, rumah keluarga, anak-anak keluarga dan sebagainya. Dan Rasulullah buat masa ni Rasulullah berjalan dengan Aisyah waktu malam, bincang tentang keluarga, tentang bincang apa nak bincang. Itu contoh ya, baik ya. Dan kita naik kereta sama pergi jalan atau pergi sarapan, pergi lunch, pergi dinner ke boleh. Kita ajak pergi dinner, pergi lunch. Kita cari masa untuk bersama ya. Bukan cakap mau jalan-jalan, Nabi SAW juga membawa isteri membonceng di belakangnya. Ini bukan naik motor ya. Zaman Nabi tu naik unta. Ya. Daripada hadis riwayat Bukhari menyatakan Anas bin Malik menceritakan bahawa ketika pulang dari perang Khaybar, salah seorang isteri Rasulullah membonceng di belakang. Jadi isteri Rasulullah naik dengan Rasulullah di belakang. Malah bila baginda ingin keluar, baginda akan mengundi siapa dari kalangan isteri yang akan menemani untuk keluar bersama. Itu sebab Rasulullah ada isteri. Dia akan ada undian nak pergi keluar siapa, nak keluar dengan siapa. Bahkan ada suatu ketika Nabi pernah menolak keluar jirannya bermasa Parsi
untuk makan di rumah mereka sekiranya isteri Aisyah memang tidak suruh diundang bersama. Itu hebat. Rasulullah ingat bawa isteri kita. Jadi itu agak insya-Allah ni biasa membuat juga, tapi saya rasa cari masa untuk kita bawa isteri jalan bersama. Atau isteri ajak suami jalan sama-sama. Yang seterusnya makan setinggan dan suapkan makanan. Ini kita tukar persepsi. Orang ingat makan bersuap ni ingat majlis masa makan beradab je. Dia dah kahwin, dah tak ada adab. Suami isteri sebenarnya dia akan makan bersuap. Seperti mana dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya apapun yang kamu nafkahkan maka hal itu adalah sedekah hingga suapan yang kamu suapkan ke mulut isteri. Jadi hebatnya Rasulullah, sangat lembutnya Rasulullah cara isteri sampai akan boleh suapkan makan ke isteri, mulut isteri. Jadi kita kena praktis benda-benda macam ni. Ya, dia akan mengikat kita dari segi hubungan rumah tangga, hubungan perkahwinan kita, insya-Allah. Pengubat hati, ya. Ini juga yang Rasulullah buat. Rasulullah juga pandai mengambil hati dan menghibur hati isteri. Ini kita kadang-kadang kita lantak lah, kan? Masa kita tak, kita sibuk penat balik kerja, kita tak kisah. Isteri tengah sakit, demam sebagainya. Maka kita perlu jadi orang yang beri semangat menghiburkan hati tengah sakit. Ini sebab tu isteri-isterinya dalam keadaan kedukaan bagi hadir menghiburkan hati mereka, mengubat kedukaan dan kesakitan. Diwakilkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud Nabi Muhammad SAW adalah orang yang penyayang lagi lembut. Baginda akan menjadi orang yang sangat lembut dan punya banyak menemani isteri ketika isterinya sakit. Itu benda-benda yang di Sahih Bukhari Muslim. Jadi kita buat macam tu, ambil berat, ambil tahu. Yang kadang tu tak tahu langsung kan, dah tak jumpa, kadang seminggu tak tahu langsung apa berlaku. Kalau boleh pastikan isteri selamat sampai tempat kerja. Pastikan isteri sihat. Yang balik-balik tu nak kena tengok. Kita juga buat suami macam tu. Jadi adalah baru nampak dia punya ikatan, menambahkan lagi kebahagiaan itu, insya-Allah. Ya. Yang seterusnya belayan dan bermanja. Ini juga benda yang Rasulullah praktiskan. Ya. Satu hadis riwayat Ahmad bermaksud Rasulullah SAW tidaklah setiap hari melainkan baginda selalu. Setiap hari dia buat, ya, selalu mengunjungi isterinya sedang seorang demi seorang. Rasulullah ada banyak isteri, dia akan mengunjungi isterinya seorang-seorang. Rasulullah menghampiri dan membelai mereka secara bergantian. Rasulullah buat benda ini selalu. Benda yang Rasulullah bersifat. Ya, belai isteri dia. Maksudnya dia buat secara macam itulah dia sampai giliran isteri. Ya. Romantiknya Nabi SAW tinggalkan baginda sengaja bermanja dengan menyadar kepalanya ke pangkuan isterinya. Sebagaimana yang diwakilkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari. Maksud Nabi SAW baca Al-Quran. Rasulullah mengulang hafalan dan kepalanya berada di pangkuanku sedangkan aku dalam keadaan haid ketika Aisyah masa itu. Jadi bisa Rasulullah untuk baring atas pangkuan isteri dia. Syok ni kan, bagus kan kalau dapat buat macam ni, kita sambil baring isteri kita duduk pangku kita, atau kita sini pangku isteri kita, itu boleh kita buat sama-sama. Bahkan amalan ini berlarutan sehingga detik-detik akhir hayat Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata yang bermaksud ketika maut menghampiri Rasulullah SAW, kepala baginda berada di atas pohon. Rasulullah meninggal dalam keadaan dia berada di atas pohon Aisyah. Dari situ, ya. Jadi alhamdulillah Sayyidatina Aisyah membangku Rasulullah ketika Rasulullah ada episod pertama. Ya. Ada satu ketika Aisyah sedang asyik menyaksikan kanak-kanak bermain bersama ibu mereka. Baginda Nabi SAW mengangkat Aisyah lalu baginda mendukung dia ke belakang sampaikan dia kata pipi dia bersentuh dengan pipi Rasulullah. Dia sampai dia boleh letakkan kepala di atas bahu Rasulullah. Ini hadis sahih. Jadi dia tengok hebatnya Rasulullah melayan isteri dia. Sampai Rasulullah boleh angkat, dia berpaut dekat sampaikan Aisyah ni, dia paut dagu dia atas pipi Aisyah bersentuh dengan pipi Rasulullah dekat belakang Rasulullah. Rasulullah boleh dukung belakang dia. Kemudian Rasulullah sering memberi ucapan Rasulullah bersih di rumah dia ingin pergi masjid. Sampai nak pergi masjid Rasulullah akan ambil wuduk dekat masjid. Kadang-kadang tak ambil wuduk kat rumah. Kadang setengah waktu ambil wuduk kat rumah. Tak boleh dah usik isteri sampai itu takut batal wuduk. Tapi Rasulullah buat. Rasulullah pun lagi masjid pun Rasulullah siap isteri dia. Dan Rasulullah ambil wuduk semua dekat masjid. Itu benda-benda yang menjadi panduan, insya-Allah. Bergurau senda, bergurau senda. Ini benda-benda yang kena buat. Sangat serius juga. Masa kalau boleh kita bergurau senda dengan isteri kita. Satu hari datang Saudah, Rasulullah isteri Nabi SAW ke rumah Aisyah. Lalu Nabi SAW duduk di antara Aisyah dan Saudah dan meletakkan kaki mengira ke atas pangkuan mereka. Ketika Aisyah menjemput Saudah makan, dia menolaknya dan dia tak bersera. Lalu Aisyah berkata, demi Allah, makanlah atau akan menguturi wajahmu. Saudah menolak dengan berkata, aku tidak akan memakannya. Lalu Aisyah mengambil makanan disapukan ke wajah Saudah. Rasulullah SAW tertawa kerana Rasulullah menyuruh Saudah membalas semula dengan menguturi wajah Aisyah. Jadi Rasulullah ada masa untuk nak buat macam tu, buat gurau dengan isteri-isteri. Setelah Saudah menguturi wajah Aisyah, Rasulullah terus tertawa lagi. Itu bahagianya kehidupan rumah tangga Rasulullah. Panggilan manja, ada satu lagi yang pernah perbaiki lah. Ya, kadang kita panggil isteri kadang kita panggil Pak Hang, Mak Hang. Itu biasalah, kadang kita panggil nama mama. Kita tak panggil nama manja, sayang ke, dari itu susah nak buat. Kita jadi macam kekon lah sebab benda gitu kan. Tapi Rasulullah panggil
isteri panggilan dengan nama-nama yang gerananya sangat-sangat manis, sangat cantik ya. Macam Aisyah dia panggil Humairah, ya. Maksud wahai si putih kemerahan tambah merah. Itu geran untuk Aisyah. Ya. Ada kalanya Rasulullah bagi Aisyah dengan singkatan manja ya Aish, yang bermaksud kehidupan. Ketika baginda menyampaikan salam daripada malaikat Jibril kepada Aisyah. Itu ada satu hadis ni, bila malaikat Jibril ni sampaikan salam kepada Aisyah. Itu contoh-contoh. Jadi kita istilah ni penting lah. Kadang panggil umi pun tak boleh, panggil mak pun tak boleh. Kalau mak hang, itu benda-benda yang kita biasa, kita kena ubah kot. Nak panggil lah sayang ke, panggilkan nama dia pun tak apa. Dengan panggilan yang lembut lah, panggilan manja. Jadi subhanallah, dia adalah betapa romantik Rasulullah. Tawaduk dan romantiknya baginda buat kita macam kisah cinta baginda bersama isterinya seorang sedang menghayati novel cinta romantik. Jadi bersikap romantik adalah sunnah Nabi SAW. Memang siapalah kita berbanding Rasulullah SAW yang jauh lebih mulia daripada segala manusia. Cuma harapan kita pasangan semestinya tidak malu-malu untuk mengamalkan sunnah ini. Ya. Jadi suasana romantik ini bukan saja dapat membuat ikatan cinta kasih sayang yang lebih intim di antara suami isteri, malah memberikan ketenangan dan belayan jiwa sepanjang usia perkahwinan. Itu alhamdulillah. Saya habiskan sini sebelum saya nanti masuk, insyaAllah minggu depan kita akan bincang tentang rawatan sihir rumah tangga ni. Dan saya akan jadikan ni sebagai daripada modul jugalah untuk peserta kursus nanti. Siapa yang akan join kursus nanti, saya akan buat ni sebagai daripada modul. Ya. Cara kita merawat sihir rumah tangga ni. Dia dulu saya pernah present benda ni dekat convention sihir rumah tangga yang diadakan oleh Jabatan Islam Negeri Sembilan. Dan beberapa kali saya present di pasal rawatan sihir. Aliran sihir rumah tangga ni saya akan present banyak kali. Dan saya akan present untuk sekali lagi untuk minggu depan. Kita akan cerita tentang detail macam mana rawatan ni dilaksanakan di pusat Ruqyah Hijrah. Jadi nanti supaya nanti kita akan faham. Siapa yang tak pernah lalui proses ni, dia akan faham insyaAllah apa yang kita lakukan di pusat Ruqyah Hijrah. Ini poin penting yang kenapa nanti masa merawat sihir rumah tangga ada benda-benda penting yang kita akan check supaya pastikan kita tak miss benda-benda ni minggu depan insyaAllah. So ada soalan ke? Ada nak tambah ke apa pun insyaAllah. Silakan. Okey Min eh? Di chat box tak ada soalan doktor. Okey, alhamdulillah. Saya pun rasa okey kot setakat ni untuk minggu ni. Saya minta maaf, saya akan masuk depan ni sebab saya nak harap benda ni jadi introduction sebelum kita pergi kepada ruqyah proper. Jadi penyelesaian isu sihir rumah tangga ni bukan setakat ruqyah, tapi dia juga melibatkan proses-proses untuk memahami pasangan ni dan juga supaya kita dapat selesaikan benda-benda yang boleh selesaikan tanpa ruqyah dulu. Dan lepas tu baru kita. That's why kadang-kadang saya dapat rujukan banyak patient ataupun pasangan daripada NGO yang buat counselling dan sebagainya, daripada jabatan agama yang ada, daripada mahkamah syariah contohnya yang ada masalah yang nak bercerai sebagainya. Dan kita melihat ruqyah boleh bantu insya-Allah, dan juga kita kalau boleh sebelum tu kita kena bantu pesakit secara counselling, secara bantunya memberikan penyelesaian yang boleh sebelum kita mula ruqyah. Jadi kalau kita dapat selesaikan ni, mungkin ruqyah tu mungkin jadi dah mungkin sampingan. Wallahu a'lam. Ya, insya-Allah. Okey. Tak ada apa ya, insya-Allah. So, alhamdulillah saya akan present lebih detail minggu depan untuk rawatan ruqyah untuk sihir rumah tangga. Cara kita nak kena pasti dengan secara ruqyah. Cara nak selesaikan sihir rumah tangga ni dengan ruqyah syar'iyyah insya-Allah. Jadi aku qali hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.